Assalamualaikum, salam hormat, anda menyaksikan Malaysia Memilih bersama saya Haris Ashraf Hasnan. Sudah tentu banyak perkara akan kita bawakan menjelang 2 hari sahaja lagi ni untuk hari pengundian, dan sudah tentu kami juga tidak mengabaikan cerita-cerita melibatkan banjir yang berlaku di beberapa lokasi terutama di negeri Selangor. Wartawan-wartawan kami kini berada di lapangan. Kami akan membawakan perincian lanjut dari semasa ke semasa. Selepas ini dalam jam 10 tadi, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Selangor telah pun membawa perkembangan terkini. Kita masih lagi menantikan perkembangan update juga melibatkan banjir. Tetapi kita perlu melihat juga dari segi kerusi-kerusi panas yang akan dilihat sebagai persaingan cukup hebat pada pilihan raya kali ini. Saya tidak kesorangan. Bersama dengan saya untuk mengulas dengan lebih lanjut kerusi-kerusi panas. Ada 2 kerusi panas kita memberi fokus hari ini, Tambun dan juga Arau. Bersama dengan saya adalah Dr. Taufik Yaakob, penalisis politik dari Universiti Malaya. Terima kasih, Doktor. Selamat ulang tahun kelahiran. Langsung. Terima kasih ada hari nanti awal ni. Okey, alright. Pertamanya saya nak bawakan beberapa fakta-fakta penting untuk kita teliti, Doktor, melibatkan kerusi Tambun terlebih dahulu dalam perbincangan kita ini. Baik, 4 penjuru nama besar, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita lihat juga Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu, Datuk Aminuddin Mat Hanafiah dan juga calon daripada Pejuang Abdul Rahim Tahir. 4 penjuru di Parlimen Tambun ini P063 dengan pilihan raya sebelum ini penting juga untuk kita teliti, Doktor. Kalau kita lihat pada PRU ke-14, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu bertanding di bawah tiket Pakatan Harapan sewaktu itu 5,320 undi, menewaskan boleh dikatakan calon heavyweight juga Datuk Seri Ahmad Husni Hanazlah 33,341 undi sahaja, dan juga satu lagi calon daripada PAS. Kalau kita kira congak kalau kita congak secara umumnya, katakanlah undi ketika ini akan berlaku split di antara undi BN dan juga Perikatan Nasional pada pilihan raya kali ini. Pejuang juga Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu beralih membawa flag yang berbeza kali ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Angka-angka ini dijangka akan berubah. Adakah boleh kita jangka berubah 100% atau bagaimana terlebih dahulu, Dr. Taufik? Ya, kita lihat sebenarnya PRU 14 yang lalu berbeza seperti langit dengan bumi apa yang berlaku dan akan berlaku dalam PRU 15. Jika pada peringkat awalnya ada satu gabungan yang kuat melibatkan MN dan PN, saya melihat bahawa Datuk Seri Anwar tidak ada kemampuan untuk menewaskan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu di Tambun. Tetapi suasana itu berbeza. Kita lihat apabila berlaku tidak kerjasama politik antara PN dan BN, dan kita akan lihat lebih daripada 3 penjuru di kawasan Tambun. Ini menggambarkan bahawa akan ada satu pertembungan yang sengit sebenarnya antara PN, BN dan PH. Sudah semestinya kita memfokuskan kepada 2 calon yang boleh kita kategorikan sebagai heavyweight, iaitu melibatkan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu. Dan apabila kita turun ke lapangan, saya lihat keadaan di sana sungguh sengit. Saya 2 hari di sana, saya menilai bahawa sukar untuk kita melihat sejauh manakah calon-calon, khususnya 2 calon yang giant ini mampu untuk bertembung antara satu sama lain, menghasilkan satu keputusan yang majoriti yang besar antara satu sama lain. Bagi saya akan ada slim majority, tetapi calon manakah yang mampu untuk mendahului di kerusi Parlimen Tambun? Bagi saya melihat Datuk Seri Anwar ada momentum berkenaan, tetapi dikejar oleh Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu. Ini menggambarkan bahawa politik di Tambun itu sungguh panas walaupun cuaca di luar sana sejuk, tetapi saya yakin sebenarnya mesti ada satu pemenang yang akan mendahului dan menang di kerusi Parlimen Tambun. Okey, kita pegang perkataan slim majority itu. Mungkin kita akan menyaksikan kemenangan ataupun kita akan menyaksikan siapa yang menang nanti dengan majoriti yang tipis sahaja, slim majority, tetapi ini yang merupakan fakta ataupun dapat data terkini dari SPR melibatkan jumlah pengundi di Parlimen Tambun 160,558, lelaki 79,000, perempuan 81,000, sekitar balance lebih kurang sama sahaja. Tetapi pecahan umurnya ini penting untuk kali ini untuk kita lihat. 18, 20 sehingga 39 tahun ini dah merangkumi 50% dah
Dr. Taufik? Apa yang boleh kita angka jangkakan? Angka ni bagi saya sangat menakutkan kalau kita lihat 21 hingga 39 tahun ni. Bagi saya perlu ditawan hati mereka oleh calon-calon yang bertanding kerana mereka lah yang akan menghasilkan satu keputusan yang luar biasa daripada PIU 14 yang lalu, dan ini kali pertama kita akan lihat suara anak muda jika mereka turun beramai-ramai. Kita masih ada lagi baki lebih 72 jam lebih kurang. Keadaan ini perlu digunakan, tempoh ini perlu digunakan oleh calon-calon yang bertanding untuk memastikan bahawa mereka mampu memerangkap pemikiran mereka yang berumur 21 hingga 39 tahun. Jika ini gagal untuk ditawan hati mereka, saya khawatir akan ada calon yang tumbang dengan majoriti yang begitu besar kerana kegagalan calon-calon untuk mempengaruhi mereka. Okey. Saya meletakkan diri saya sebagai contoh. Saya Ipoh Timur, tetapi kalau kita cakap pasal Tambun ini juga, saya berada dalam kelompok umur 30 hingga 39. Ramai juga kawan-kawan saya, kawan-kawan sekolah yang sama dekat Ipoh juga, yang berhijrah, duduk di luar Ipoh, tidak berada dalam Ipoh, berada di Lembah Kelang, di negeri-negeri lain bekerja. Sentimen pemikiran itu. Kerana kalau kita lihat dalam pilihan raya sebelum ini, bagaimana UMNO sebelum-sebelum ini, Datuk Seri Ahmad Husni Hanazlah, bagaimana di Manjoy juga dilihat, Don Manjoy juga dilihat satu kubu kuat kepada Barisan Nasional sebelum ini, ditewaskan calonnya oleh Asmuni. Kita nampak di Hulu Kinta juga bagaimana perubahan pengundi PGA ramai di Hulu Kinta itu, pengundi orang asli. Pola pengundian yang boleh kita jangkakan dan juga sentimen yang akan dibawa oleh orang muda yang belia dalam kumpulan 21 hingga 39 ini, yang berada di luar ini, dalam membawa pemikiran. Kerana ada yang cakap orang muda ini mampu untuk mengubah pemikiran ibu bapa mereka dalam menentukan di kertas undi ini nanti. Kalau kita membaca PIU 14 itu, seperti yang saya kata di awal tadi, berbeza dengan PIU 15, tetapi apabila mereka yang berumur 21 hingga 39 tahun pulang daripada kawasan bandar, pemikiran mereka itu berbeza kerana mereka tidak tinggal sepenuh umur mereka di kawasan Tambun. Sudah semestinya pemikiran mereka dipengaruhi oleh misalnya perlunya ada kemajuan, perlunya ada bantuan daripada kerajaan yang bersifat kebajikan, dan perlu pastikan bahawa mereka hidup selesa. Tetapi apabila mereka pulang ke kampung, ke kawasan Tambun, boleh saya katakan kawasan yang sangat luas dan besar itu, mereka melihat dan membuat perbandingan. Adakah kita tengok yang luas dan besar itu? Adakah mereka tinggal di Lembah Kelang itu menggambarkan bahawa keadaan yang sama boleh dibawa ke Tambun, ataupun mereka lihat bahawa ahli parlimen perlu lakukan satu perubahan di kawasan Tambun itu seperti mana di Lembah Kelang? Bagi saya pemikiran itu sangat bahaya kepada mana-mana calon jika mereka gagal untuk capture pemikiran berkenaan dan tawarkan dengan manifesto persendirian yang sangat penting kepada setiap calon berkenaan. Ini merupakan map ataupun kawasan kita nampak di bersebelahan dengan Parlimen Tambun ini. Kita ada Ipoh Timur, Ipoh Barat juga berada berdekatan, Gopeng juga bersebelahan dengannya, Batu Gajah. Ini semuanya boleh dikatakan urban dan juga semi-urban. Ada juga kawasan pedalaman di sekitar dari dalam Parlimen Tambun ini. Ada perkampungan orang asli dan sebagainya. Tetapi penting juga untuk kita teliti seperti yang Dr. Taufik katakan tadi adalah manifesto persendirian. Dua calon heavyweight kami bawakan manifesto persendirian mereka untuk kerusi Parlimen Tambun ini. Apa yang boleh kita teliti dan juga kita fahami? Kita nampak list yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini nampaknya lebih panjang. Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu ada 3 je perkara penting yang dibawakan untuk Parlimen Tambun ini. Dr. Taufik. Bagi saya, Datuk Seri Ahmad Faizal ni manifesto yang diketengahkan terlalu umum. Bagi saya terlalu umum. Kalau saya nak memilih pun saya rasa pening kepala. Sebab apa? Terlalu umum, tak tahu apa yang nak dibawa. Tetapi kalau kita bandingkan dengan apa yang dibentangkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, ada perincian kosara hidup, ekonomi belia. Ini sangat penting. Kita bincangkan tentang umur 21 hingga 39. Kalau dilihat di sini terlalu umum, tidak menjelaskan, tidak memperincikan di mana belianya. Adakah secara keseluruhan mampu untuk ditunaikan, ditangani oleh Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu? Ketahanan bencana generasi tercecir. Bagi saya ini ada satu kekuatan yang tersendiri. Dan kita lihat tokoh yang bertanding juga tokoh yang ada pengalaman dalam kerajaan. Namun kita kena ingat bahawa tokoh ini sudah menjadi pelarian politik daripada satu kawasan-kawasan lain. Adakah pengundi-pengundi di Tambun itu
akan menerima ataupun menolak Datuk Seri Anwar seperti mana di kawasan yang lain mereka menerima sepenuhnya, misalnya di Port Dickson, di Pematang Pauh. Itulah sebenarnya faktor yang sangat memainkan peranan. Jika Tambun ini sukar untuk ditawan hati pengundi-pengundi, saya khawatir ini akan menjadi kubur kepada salah satu tokoh heavyweight yang bertanding. Okey. Pengundi Melayu ramai dekat Parlimen Tambun ini. Kalau kita meletakkan sebagai contoh, undi PAS akan ke undi Melayu akan berpecah banyak sebenarnya. Kalau kita lihat kepada PAS Perikatan Nasional, kita lihat juga Barisan Nasional. Adakah kita boleh andaikan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini akan mampu memegang undi Melayu yang memang sebenar-benarnya berpihak kepada pembangkang dahulu, iaitu Pakatan Harapan, dalam pilihan raya kali ini? Saya tidak nampak keadaan sedemikian boleh muncul kembali kerana kita lihat sekarang dalam konteks PIU 15 sudah ada parti-parti politik Melayu yang berpecah mengikut segmen-segmen gabungan politik. Misalnya ada PN, kemudiannya ada BN. Jadi saya melihat bahawa keadaan yang sama tidak muncul kembali dalam PIU kali ini. Dan jika Datuk Seri Anwar mampu untuk menarik sokongan misalnya 20% lebih undi Melayu, itu merupakan satu perkara yang sangat ajaib dan istimewa kepada beliau jika beliau berjaya tarik undi Melayu bersamaan dengan 20%. Tetapi dengan misalnya kita lihat dengan pelbagai kempen yang dilaksanakan oleh beliau turun ke lapangan, saya lihat gelombang tersebut beralih kepada kaum bukan Melayu. Mereka seolah-olah menerima dengan begitu terbuka kehadiran Datuk Seri Anwar berbanding dengan pengundi-pengundi Melayu yang bercampur bau, mereka punya perasaan. Inilah sebenarnya membayangkan bahawa keputusan PIU 15 di kawasan Parlimen Tambun itu tidak menggambarkan bahawa undi Melayu akan swing kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berkemungkinan akan swing kepada Perikatan Nasional ataupun Barisan Nasional. Okey. Kita nampak kalau kita lihat di Perak ini map ataupun keputusan pada PRU ke-14 yang lalu, kalau kita nampak di Parlimen Tambun, ini realitinya Datuk Seri Ahmad Fazal Azumu menang, menewaskan calon heavyweight Datuk Seri Ahmad Husni. Sewaktu itu Timbalan Menteri Kewangan Muhammad Zulkifli Zakaria dari PAS juga tewas hanya menerima 14,000 undi. Keliling di kawasan Ipoh ini nampaknya merah, maknanya dimenangi oleh Pakatan Harapan waktu itu. Kampa kita nampak di sekitar Gopeng, Ipoh Timur, Ipoh Barat, Sungai Siput juga menampakkan kemenangan daripada Pakatan Harapan. Batu Gajah di keliling Parlimen Tambun ini sentimennya begitu kuat sekali untuk Pakatan Harapan. Sudah tentu kita nak melihat juga bagaimana selepas ini. Datuk Seri Anwar Ibrahim tak nampak turun banyak sangat dekat Tambun kali ini, sebab dia nak menyokong nak kempen dekat calon-calon yang lain ini. Saya lihat Datuk Seri Anwar ni tugas dia bukan di Tambun sahaja. Sebagai Presiden PKR, sebagai pengurusi Pakatan Harapan, satu negara kena pusing. Saya kalau dengan umur 34 tahun, saya tak mampu lakukan seperti mana yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mungkin ada kekuatan yang tersendiri. Dan saya yakin sebenarnya dengan kedudukan demografi politik urban semi-urban di kawasan berkenaan ini sedikit sebanyak tidak merisaukan Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana PKR dan Pakatan Harapan mereka yakin bahawa di kawasan bandar khususnya di kawasan tengah akan dikuasai oleh Pakatan Harapan berdasarkan kepada gelombang tsunami kaum Cina dan kaum India yang masih lagi kekal bersama dengan Pakatan Harapan, dan kalau ada perubahan pun hanya peratusan yang kecil bergerak kepada Barisan Nasional ataupun Perikatan Nasional. Sebab itulah beliau begitu yakin untuk meninggalkan Tambun sementara waktu, pergi kempen di kawasan-kawasan yang lain. Dan saya yakin sebenarnya sebelum Datuk Seri Anwar membuat keputusan bahawa untuk bertanding di Tambun, gerak kerja, survei dan pemantauan penilaian risiko di kawasan berkenaan sudah dilakukan secara terperinci oleh parti. Takkanlah seorang heavyweight presiden, kalau panglima mati di medan perang, sudah pasti panglima-panglima ataupun askar-askar lain akan tewas dalam medan perang. Sebab itu saya yakin sebenarnya Datuk Seri Anwar pergi ke Tambun bukan kosong. Dia lakukan pelbagai perincian, pemantauan sebelum bertindak membuat keputusan untuk bertanding di kawasan politik maut. Okey, itu yang kita nantikan 19 November, Sabtu berbaki
kurang 2 hari sebenarnya. Dengan banjirnya lagi, macam-macam cerita lagi sekarang ni. Tapi kita nak berhenti rehat seketika. Selepas ini, satu lagi kerusi yang cukup menarik untuk kita teliti. Parlimen Arau. Kita berhenti rehat seketika. Kembali lagi dalam Malaysia Memilih bersama saya Haris Ashraf Hasran bersama tetamu Dr. Taufik Yaakob dari Penganalisis Politik dari Universiti Malaya. Seperti yang saya katakan tadi, kerusi Parlimen Arau. Apa yang boleh kita jangkakan Dr. Taufik kerusi Parlimen Arau? Calonnya bekas menteri besar untuk sekitar saya jangkakan dalam 3 penggal menjadi menteri besar. Boleh dikatakan calon yang cukup memang besar peranannya di kerusi Parlimen Arau ini. Apa yang boleh kita analisis kerusi ini? Politik Arau ini khususnya kita lihat secara besar itu ataupun politik Perlis itu sebenarnya sinonim dengan Datuk Seri Syahidan Kassim. Apabila kita lihat semenjak merdeka hinggalah digegarkan politik negara menerusi pengguguran Datuk Seri Syahidan Kassim sebagai calon, bagi saya politik Perlis sedang berada dalam keadaan bergolak dan khususnya politik Arau ini bila dikacau saja sarang tebuan itu, saya menjangkakan akan ada satu perubahan di kawasan Parlimen Arau itu kerana di Arau itu peranan Syahidan dan apa yang telah dilakukan hikmat oleh Syahidan Kassim kepada pengundi-pengundi bagi saya terlalu besar, terlalu luar biasa kepada pengundi-pengundi sehingga kan pengundi-pengundi terkenang jasa kepada Datuk Seri Syahidan dan walaupun bertukar daripada satu parti kepada parti politik yang lain, bagi saya itu tidak memberi kebimbangan kepada Datuk Seri Syahidan untuk terus bertanding atas tiket Perikatan Nasional. Dan bagi saya suka menggunakan perkataan usik saja sarang tebuan, bagi saya satu kampung akan merana. Jadi Perlis akan berhadapan dengan satu keadaan yang sangat sukar. Ya, kita lihat Menteri Besar Datuk Seri Azlan Man sedang bertembung dengan Datuk Seri Syahidan Kassim. Bagi saya pertembungan itu sewajarnya dielakkan di peringkat awal. Kerana Perlis ini demografinya yang kecil dan tidak wajarlah kita menggocakkan politiknya semata-mata kerana tidak sealiran dengan Presiden. Bagi saya, kita perlu mencari jalan perdamaian, ya, dan apa salahnya berikan ruang kepada Datuk Seri Syahidan sebelum ini untuk bertanding atas tiket Barisan Nasional. Dan ini akan menyelamatkan UMNO BN di negeri Perlis. Dan saya jangkakan akan berlaku pertukaran kerajaan di negeri Perlis berdasarkan angin serta respon daripada pengundi-pengundi yang berada di negeri Perlis. Dan saya jangkakan inilah kali pertama dalam sejarah politik Perlis akan tumbang kepada Perikatan Nasional. Okey, satu jangkaan dan juga unjuran yang cukup berani. Kita menyaksikan Datuk Seri Syahidan Kassim pada pilihan raya yang lalu, PRU ke-14, menang dengan majoriti 4,856 dengan pertembungan 2 lagi calon lain. Hashim Jassin daripada PAS, nama yang cukup besar. Dewan Ulama' jika tidak silap saya, Hashim Jassin. Tewas juga hanya menerima 11,000. Okey, kita nak terus sahaja ataupun kita nak meneliti kepada satu lagi perincian ataupun melihat kepada apa yang boleh kita jangkakan di kerusi Parlimen Arau ini. Okey, di kerusi Parlimen Arau, 3 penjuru. Rozabil Ebi Rahman, Fatin Amelina Fazli akan bertembung dengan Datuk Seri Syahidan Kassim. Kalau inilah keputusan sebelum ini seperti yang saya bawakan tadi, dan sudah tentu kalau kita nak perincikan jumlah, kalau Datuk Seri Syahidan Kassim menjadi menteri besar sekitar tahun 80-an, 70-an, 80-an, dan individu sekarang ini yang menerima khidmat beliau berusia sekitar ini 40 tahun ke atas yang merasai direct perkhidmatan beliau sebagai menteri besar. Pandangan Dr. Taufik melihat bagaimana umur, peringkat ataupun pecahan umur di sini akan memberi sokongan yang besar kepada Datuk Seri Syahidan. Dan kita kena lihat juga di sini, Haris, ya. Meskipun umur 21 hingga 39, mereka ni agak jauh daripada mungkin waktu bayi lagi, waktu menteri besar. Tetapi kita kena ingat politik Perlis ini ada 3K, iaitu kematian, kenduri dan Kepusat Pengajian Tinggi. Ketiga-tiga ini dijaga sungguh oleh wakil rakyat, khususnya oleh Datuk Seri Syahidan Kassim. Apabila berlaku ketiga-tiga keadaan ini, beliau turun sendiri ke lapangan, ya,
sama seperti apa yang berlaku di Melaka, ya bagaimana bekas Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Ali Rastam sehingga ke tengah malam pun sanggup turun ke rumah kenduri. Ini menggambarkan bahawa mereka dekat dengan rakyat dan kemudiannya rakyat dan pengundi berasa dihargai. Sebab itulah kita lihat 3K ini akhirnya turut memainkan peranan di sini. Ya, walaupun jarak umur itu begitu jauh dengan Datuk Seri Syahidan Kasim, tetapi apabila jumlah ini mereka pulang ke kampung, ini akan dinasihati. Mereka akan dinasihati oleh ayah atau ibu mereka. Ya, ingatlah, kenanglah jasa. Siapa yang bagi duit tambang pergi ke universiti, siapa yang datang ke kenduri kahwin, siapa yang datang kematian datuk atau nenek. Itu akan terus menjadi satu pegangan ataupun ingatan kepada mereka meskipun mereka keluar ke Lembah Kelang, tetapi politik Perlis ini politik yang bersifat desa, kampung, dan itulah pegangan mereka. Saya jangkakan kalau ada perubahan pun yang nak dibawa oleh kelompok ini, saya menjangkakan PIU 16 atau PIU 17 barulah sentimen ini semakin berkurangan. Okey. Kita asyik bercakap berkenaan dengan sosok yang boleh digelar sebagai dinosaur dalam politik. Orang lama bertanding banyak berpuluh pilihan raya telah pun, lebih, ada yang 10, ada yang 13 kali dah bertanding pilihan raya seperti Tengku Razali di Gua Musang, Datuk Seri Syahidan juga jumlah yang cukup besar pertandingannya. Bagaimana kita boleh jangkakan bahawa undi golongan muda kali ini akan melihat bahawa kita nak calon muda ni sebenarnya. Sebab itu antara dapatan yang banyak juga kajian menyatakan undilah calon muda. Sebab kalau kita bandingkan calon sebagai daripada Pakatan Harapan, calon muda diletakkan oleh Pakatan Harapan di kerusi ini, bagaimana ianya memberi satu sentimen bahawa bagilah peluang untuk orang muda. Sebab tadi doktor menyatakan bahawa ibu bapa akan menasihati anak-anak. Bagaimana pula kalau kita cakap anak-anak ni menasihati ibu bapa? Bagilah chance orang muda. Lama sangat dah Datuk Seri Syahidan sebagai contoh. Pandangan doktor. Sebab itu demografi politik dia mempengaruhi pola sokongan. Dan apabila kita lihat dinosaur purba, betul dinosaur purba. Datuk Seri Syahidan Kasim, Rozabil, tetapi kita kena lihat dinosaur purba yang pernah berkhidmat, memberi khidmatan yang baik ataupun yang sekadar menjadi tugu politik, tidak menjalankan tugas, hanya duduk di parlimen, tak turun kawasan. Jadi inilah perbezaan yang kita kena berikan, yang kita kena definisikan. Jika dinosaur purba politik itu masih mampu berkhidmat, tidak perlu lagi dipapah, ditolong ataupun perlu dipaksa untuk turun ke kawasan. Kenapa tidak? Dan pada waktu yang sama kita kena lihat politik Perlis itu berbeza dengan politik di negeri lain, politik jasa, politik bakti yang sangat dominan di negeri Perlis. Okey, akhir sekali, bagaimana doktor melihat selepas ini akan berlaku kekacauan lain di negeri Perlis? UMNO-nya mungkin akan jatuh ke, atau bagaimana sebenarnya, apa yang boleh kita gambarkan? Dan saya lihat sebenarnya akan ada tindakan sabotaj, cah keting, meskipun tidak digemari calon berkenaan untuk bertanding di kawasan tersebut. Tetapi kalau kita lihat kempen-kempen di kawasan berkenaan, ramai pengundi-pengundi ataupun penyokong BN turun. Tetapi kita kena ingat, kebanyakannya itu wayang politik. Tarik daripada kawasan lain, ajak pergi konvoi, kemudiannya ajak pergi ceramah. Ini tidak boleh menggambarkan bahawa mereka akan menyokong calon tersebut. Dan saya yakin sebenarnya politik Malaysia hari ini, politik baru, dan apabila berlaku perubahan, itu sebenarnya dinamik yang perlu kita terima dengan hati terbuka kerana Malaysia menuju ke Malaysia lebih hebat dan cemerlang. Okey, baik. Dr. Taufik Yaakob, penganalisis politik dari Universiti Malaya, dan sudah tentu ini baru 2 kerusi yang kami bawakan. Banyak lagi kerusi-kerusi lain kalau kita nak meneliti kepada pertembungan politik. Bagaimana, apa yang boleh kita jangkakan pada 19 hari bulan, dan juga penting kita nak melihat hari-hari selepas itu. Banyak lagi, panjang lagi perjalanan cerita berkenaan dengan Malaysia memilih ini. Sudah tentu Astro Awani akan terus membawa perkembangan lanjut dari semasa ke semasa, termasuklah perkembangan banjir yang sedang berlaku di beberapa kawasan di negeri Selangor pada ketika ini, dan banyak lagi perincangan lanjut. Dan teruskan bersama dengan Astro Awani, saluran pilihan raya anda. Sekian sahaja Malaysia Memilih untuk waktu ini. Saya Haris Ashraf Hasnan. Assalamualaikum dan salam hormat.